Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik A177638, pelajar di bawah seliaan Dr. Farid Mazin, ingin membentangkan hasil kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Penghijrahan Masyarakat Jawa di Perak. Pengenalan. Malaysia dan Indonesia merupakan dua buah negara yang memiliki persamaan dari sudut rumpun bangsa, budaya, agama dan sedikit kemiripan dari segi penggunaan bahasa. Keakraban dua buah negara ini bukanlah suatu perkara yang baharu, bahkan ianya sudah terjalin sejak bertahun-tahun lamanya lagi. Perkara ini dapat dibuktikan menerusi rekod-rekod sejarah yang menyatakan bahawa kedua-dua buah negara ini merupakan kesinambungan daripada kerajaan-kerajaan Melayu lama seperti Srivijaya, Gangganegara, Siak dan yang lain-lainnya lagi. Namun begitu, kegemilangan dan penyatuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan tersebut tidak mampu bertahan lama setelah berlakunya peristiwa penjajahan oleh pihak British dan Belanda sehingga termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Oleh yang demikian itu, maka berlakulah pemisahan di antara tamadun Melayu tersebut sehingga menjadi entiti politik yang berbeza disebabkan oleh kekuasaan dua kuasa besar itu. Sehubungan dengan itu, negeri-negeri di Malaysia yang dijajah British seperti negeri Perak salah satunya telah mengundang penghijrahan dari pihak luar seperti China, India dan juga Indonesia terutamanya untuk mendapatkan peluang pekerjaan seperti mana yang telah ditawarkan oleh British selain disebabkan oleh faktor kestabilan politik di Perak. Tidak hanya dengan itu, faktor penghijrahan masyarakat Indonesia khususnya Jawa ke negeri Perak turut dipengaruhi oleh perluasan kuasa Belanda di Indonesia sehingga menyebabkan sebahagian daripada mereka terpaksa berpindah keluar kerana penindasan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Metodologi kajian. Terdapat 4 perkara yang ditekankan oleh pengkaji sepanjang menghasilkan melengkapkan kajian yang dilakukan. Yang pertamanya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian pengkaji adalah berbentuk kualitatif. Yang keduanya pengumpulan data. Pengkaji mengumpul data dari Perpustakaan Tun Sri Lanang PTSL UKM Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang seterusnya adalah analisis data. Pengkaji menggunakan kaedah kritikan sumber dalaman dan juga kritikan sumber luaran. Kritikan sumber dalaman adalah dengan cara pengkaji memperhatikan maklumat mengenai isi kandungan sumber yang dirujuk. Manakala kritikan sumber luaran, pengkaji mengesahkan kesahan sumber dari aspek tempat, masa dan individu yang diperolehi. Dan yang terakhirnya adalah kajian kepustakaan. Pengkaji mengumpul data menerusi bahan-bahan rujukan seperti buku, kajian-kajian lepas, tesis dan surat khabar. Dapatan dan perbincangan. Terdapat 3 perkara yang terangkum dalam dapatan dan perbincangan. Yang pertamanya adalah faktor penghijrahan, yang keduanya adalah perkampungan masyarakat Jawa di Perak dan yang ketiganya adalah asimilasi dan warisan budaya masyarakat Jawa di Perak. Baiklah, faktor penghijrahan. Terdapat 2 faktor. Yang pertamanya adalah faktor penolak dan yang keduanya adalah faktor penarik. Faktor penolak kedatangan masyarakat Jawa di Perak adalah disebabkan oleh situasi politik di tanah Jawa dan dasar penjajahan Belanda yang mengenakan sistem buruh paksaan ataupun tanam paksa serta bebanan cukai ke atas penduduk dan masalah kepadatan penduduk di tanah Jawa tersebut. Kemudian faktor penarik. Faktor penarik kedatangan masyarakat Jawa di Perak adalah disebabkan oleh situasi di Perak yang menyediakan peluang pekerjaan dengan tawaran gaji yang lebih tinggi berbanding negara asal mereka serta disebabkan oleh kestabilan politik di Perak. Yang keduanya adalah perkampungan masyarakat Jawa di Perak. Jadi kehadiran mereka yang berketurunan Indonesia terutama Jawa ke negeri Perak tersebut telah membentuk perkampungan ataupun mereka juga berasimilasi dan menjadi sebahagian daripada masyarakat Melayu di negeri Perak. Jadi terdapat beberapa tempat yang menjadi kawasan penempatan masyarakat Jawa di Perak, antaranya adalah Teluk Anson ataupun Teluk Intan, Sungai Manik, Batu Gajah dan juga Temor.
Berikut adalah kawasan-kawasan penempatan masyarakat Jawa di Teluk Anson ataupun Teluk Intan, iaitu di Kampung Selabak, yakni Kampung Selabak Luar dan Kampung Selabak Dalam, Kampung Terengganu, Kampung Bahagia dan Kampung Gloucester. Manakala di Sungai Manik, masyarakat Jawa mendiami kawasan Parit 15A, hujung hingga Parit 19A, Parit 13A dan Parit 15A bagi Jawa Ponorogo. Manakala di Kampung Temur, terdapat beberapa kampung yang menjadi kawasan penempatan masyarakat Jawa. Antaranya adalah Kampung Haji Saleh, Kampung Haji Arif, Kampung Haji Dahalan dan Haji Dahalan Temur dan Kampung Tengah Sungai Lesong, dan juga di Batu Gajah. Dan yang ketiganya adalah asimilasi dan warisan budaya masyarakat Jawa di Perak. Yang pertamanya adalah dari segi bahasa. Sehingga kini bahasa Jawa masih dikekalkan dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua. Yang keduanya adalah aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan aktiviti gotong royong dan kerigan, yakni aktiviti seperti membina parit, membina masjid, pertanian dan sebagainya. Aktiviti rewang, yakni aktiviti yang melibatkan gotong royong untuk kenduri kendara seperti kenduri kahwin. Pakatan, yakni aktiviti berhimpun di antara ahli keluarga sebelum hari perkahwinan. Kemudian nyumbang pemberian kepada tuan rumah yang mengadakan kenduri, dan yang seterusnya adalah muyi, pemberian hadiah kepada mereka yang baru sahaja menimang cahaya mata. Kemudian yang seterusnya adalah makanan. Sehingga kini nasi ambeng masih lagi dikekalkan kebudayaannya, warisannya. Kemudian pecal, ayam ungkep, sambal tawon kulit lembu, rempeyek ikan bilis dan sebagainya. Dan dari aspek kesenian pula, yang sehingga kini menjadi warisan masyarakat Jawa di Perak adalah wayang kulit dan juga kuda kepang. Secara kesimpulannya, fenomena merantau dan juga minggat oleh masyarakat Jawa di Perak yang pada awalnya disebabkan oleh penjajahan kuasa besar British di Perak dan Belanda di Tanah Jawa telah membuka satu lembaran baru buat mereka semua, yakni masyarakat Jawa, untuk berasimilasi serta mengembangkan lagi budaya dan tradisi Jawa di Perak. Antara budaya dan tradisi yang masih dikekalkan sehingga kini adalah dari sudut penggunaan bahasa, iaitu bahasa Jawa, makanan seperti nasi ambeng, nasi tumpeng, pecal, sambal tawon kulit lembu, rempeyek dan sebagainya, serta dari aspek kesenian, yakni wayang kulit, kuda kepang, dan turut tidak ketinggalan adalah dari aspek aktiviti kemasyarakatan yang merangkumi aktiviti baraan, pakatan, muyi, rewang dan yang lain-lainnya lagi. Di samping itu terdapat juga beberapa tempat yang difahamkan telah menjadi kawasan penempatan masyarakat Jawa di Perak, dan ada di antaranya juga diusahakan sendiri oleh komuniti Jawa seperti di Kampung Temur. Jadi keserasian yang terjalin di antara penduduk asal Perak dan masyarakat Jawa di Perak telah berjaya membentuk satu hubungan yang harmoni dan saling bermuafakat dalam setiap perkara yang melibatkan kerukunan serta kesatuan negeri tersebut. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih.